Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya dan kumpulan saya akan menerangkan tentang topik satu iaitu pengenalan kepada psikologi pendidikan. Okey, kod subjek BBD 10202, nama subjek psikologi pendidikan. Di dalam topik satu ini kami akan menerangkan tentang definisi psikologi dan definisi psikologi pendidikan, sejarah perkembangan psikologi, konsep asas dan tujuan psikologi, tokoh-tokoh yang melopori bidang psikologi, ciri-ciri guru berkesan dan akhir sekali kesimpulan. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan. Yang pertama diri saya sendiri iaitu Muhammad Alifuddin bin Jaafar. Yang kedua Muhammad Hafiz bin Mispan. Yang ketiga Mativani. Yang keempat Muhammad Zaim Irfan bin Muhammad Sahardi. Okey, kita bergerak ke tajuk yang pertama iaitu definisi psikologi dan definisi psikologi pendidikan. Okey, untuk definisi psikologi, ianya berasal daripada gabungan dua perkataan Yunani iaitu psy dan juga logos. Psy bermaksud kepada nafas hidup, roh, jiwa atau mental, manakala logos pula bermaksud kajian. Jika kita gabungkan kedua-dua perkataan ini, ia akan pergi kepada perkataan psikologi. Dan psikologi bermaksud kajian terhadap jiwa, mental dan rohani manusia. Jika kita ingin memahami dengan lebih mendalam, ianya tentang kajian tentang proses mental dan pemikiran, terutamanya berhubung dengan pelakuan manusia dan haiwan, pola pemikiran dan pelakuan seseorang atau sesuatu kumpulan tertentu, dan kebijaksanaan memahami sifat manusia. Okey, untuk definisi psikologi pendidikan adalah satu cabang ilmu yang sentiasa cuba untuk membantu proses pembelajaran seseorang agar ianya dapat dilaksanakan dengan berkesan dan efektif. Yang kedua, psikologi pendidikan, jika kita memahami psikologi pendidikan, ia membolehkan kita untuk memahami konteks variasi individu bergantung kepada kumpulan etnik, budaya masyarakat dan agama. Ianya amat penting kepada semua orang, terutamanya yang mempunyai anak isteri, keluarga dan lain-lain. Kerana dengan psikologi pendidikan, kita dapat memahami proses pembelajaran dan juga kita dapat memahami bagaimana manusia tumbuh dan berkembang, latihan dan kaedah yang bersesuaian, interaksi sosial dan aspek kehidupan lainnya. Okey, kita bergerak ke tajuk yang kedua iaitu konsep asas dan tujuan psikologi. Okey, sekarang saya akan terangkan tentang konsep asas psikologi. Di dalam psikologi terdapat 4 konsep asas iaitu yang pertama, naluri, yang kedua, keperluan, yang ketiga, desakan dan yang keempat, akhir sekali, motivasi. Okey, saya akan pergi satu-satu dan saya akan terangkan keempat-empat konsep asas ini. Yang pertama, naluri. Seperti yang kita tahu, naluri ini adalah satu perasaan yang ada di dalam diri manusia, perasaan semenjadi ataupun tenaga dan kuasa semenjadi yang mendorong sesuatu individu itu untuk bertindak balas. Contohnya, seseorang itu menggunakan gerak hatinya untuk bergerak balas terhadap sesuatu situasi. Okey, yang kedua, keperluan. Keperluan adalah keinginan untuk memenuhi kekurangan seseorang individu dari aspek fisiologi dan psikologi. Okey, yang ketiga, desakan. Desakan adalah tindakan atau perubahan tingkah laku akibat satu keperluan fisiologi tidak dapat dipenuhi. Okey, contohnya saya bagi di sini sebagai seorang atlet yang lari, jika kakinya patah ataupun mengalami kecederaan, ia sedikit sebanyak akan mempengaruhi tingkah laku ataupun tindakan atlet itu. Dia akan mempengaruhi minda atau mental atlet itu. Okey, yang keempat adalah motivasi, iaitu perangsangan yang membangkitkan dan mengekalkan minat seseorang. Contohnya di dalam suatu kelas,
guru berperanan untuk memberikan motivasi yang dapat membangkitkan rasa minat anak-anak muridnya. Contohnya dalam satu peperiksaan, jika anak muridnya mendapat markah yang tinggi, guru akan memberikan kata-kata semangat yang akan menambahkan motivasi dan meningkatkan minat anak-anak muridnya. Okey, tujuan psikologi. Psikologi dibentuk dengan tujuan untuk memahami segala tingkah laku pelajar sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, untuk dapat mengawal tingkah laku manusia dengan baik. Dan yang ketiga, guru-guru dapat merancang apa jua aktiviti dan bimbingan yang sesuai untuk anak muridnya dalam usaha untuk meningkatkan dan membentuk tingkah laku pelajarnya dengan baik. Jika kita ada ilmu pengetahuan terhadap psikologi pendidikan, kita akan dapat tahu tentang perbezaan individu, ilmu tingkah laku, konsep kendiri yang positif, prinsip psikologi, teknik motivasi dan sikap mengajar. Segala ilmu yang kita dapat ini, sedikit sebanyak dia akan dapat membantu terutamanya seorang guru dalam usaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak muridnya semasa dalam kelas, dalam aspek memahami pemikiran dan tingkah laku anak muridnya. Okey, sekian itu daripada saya akan serahkan kepada Mativani. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Majiwani Anam Perempuan Munasami. Nombor matrik saya adalah DB 200147. Sekarang saya akan memberitakan tentang sejarah perkembangan dalam psikologi pendidikan. Yang pertama adalah William James, iaitu beliau telah dilahirkan pada 1842 hingga 1910 tahun. Dia telah mengkaji pemikiran manusia dan tingkah laku. Yang kedua adalah John Dewey. Beliau telah melahirkan pada 1859 hingga dia ditanamkan 1952. Beliau telah menekankan kebolehan semula jadi kanak-kanak mengadaptasi dengan persekitaran. Yang ketiga adalah E.L. Thorndike. Beliau telah dilahirkan pada 1874 sehingga 1959. Beliau telah memulakan inisiatif yang menekankan penilaian dan pengukuran dalam proses pembelajaran. Tokoh-tokoh psikologi adalah pertama ialah William James. Beliau telah seorang ahli falsafah dari Amerika Syarikat yang terkenal sebagai salah seorang penghasas sekolah pragmatisme. Selain menjadi ahli falsafah, James juga terkenal sebagai ahli psikologi. Dia dilahirkan di New York pada 1842. Setelah belajar perubatan di Universiti Harvard, dia belajar psikologi di Jerman dan Perancis. Dia kemudian mengajar di Universiti Harvard untuk anatomi, filosofi, psikologi, dan falsafah hingga tahun 1907. Tidak lama setelah melancarkan buku teks psikologi pertamanya. Prinsip psikologi adalah yang pertama, iaitu William James memberikan ciri ceramah yang bertajuk Ceramah kepada Guru. Dalam kuliah ini, dia membincangkan penerapan psikologi untuk mendidik anak-anak. James mengatakan bahawa experience psikologi di makmal selalunya tidak dapat menjelaskan kepada kita bagaimana mengajak anak dengan berkesan. Dia menekankan pentingnya mempelajari proses
pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas untuk usaha. Meningkatkan dia telah meningkatkan kualiti pendidikan. Salah satu caranya adalah untuk memulakan pengajaran pada tahap yang sedikit lebih tinggi di atas tahap pengetahuan dan pemahaman anak dengan bertujuan memperluaskan cakrawala pemikiran anak. Yang kedua adalah John Dewey. Beliau telah seorang ahli falsafah dari Amerika Syarikat yang tergolong dalam sekolah pragmatisme juga. Selain menjadi ahli falsafah, John juga terkenal sebagai pengkritik sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. Dewey dilahirkan di Burlington pada tahun 1859. Setelah menamatkan pengajian di Baltimore, dia menjadi profesor falsafah dan kemudian mendapat pendidikan di beberapa universiti. Sepanjang karirnya, Dewey telah menghasilkan 40 buku dan lebih daripada 7,700 artikel. Dia menjadi pendorong untuk menerapkan psikologi pada tahap praktikal. Idea-idea yang penting telah dilahirkan daripada pemikiran John. Idea kedua John adalah bahawa pendidikan harus memberi tumpuan kepada anak secara keseluruhan dan memperkuatkan kemampuan anak untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. Dia percaya bahawa kanak-kanak bukan sahaja mesti mengikut kelas akademik, tetapi juga mengajar mereka bagaimana berfikir dan menyesuaikan diri. Keluaran daripada sekolah membolehkan kanak-kanak sampai menyelesaikan masalah secara deklaratif juga. Sekian, terima kasih. Ini saja daripada saya. Yang lain akan diterangkan daripada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Nur Hashimah binti Hamzah selaku pensyarah Psikologi Pendidikan Seksyen 3. Saya Muhammad Hafiz bin Mispan, nombor matrik DB200183, ingin menyambung pembentangan tentang tokoh-tokoh psikologi. Edward Lee Thorndike atau nama singkatannya E.L. Thorndike telah lahir pada 31 Ogos 1874 dan telah meninggal dunia pada 9 Ogos 1949. Beliau adalah seorang psikologi Amerika yang telah menghabiskan sebahagian besar kerjayanya di Maktab Perguruan Universiti Columbia. Beliau adalah ahli Lembaga Pengarah Psychological Corporation dan pada tahun 1912 telah berkhidmat sebagai Ketua Persatuan Psikologi Amerika. Thorndike sangat mementingkan peningkatan penilaian dan pengukuhan serta pengetahuan asas pembelajaran saintifik. Thorndike percaya bahawa salah satu tugas pendidikan sekolah yang paling penting adalah untuk menanamkan kemampuan berfikiran anak-anak. Beliau telah mencadangkan bahawa psikologi pendidikan mesti mempunyai asas saintifik dan fokus kepada pengukurannya. Tokoh seterusnya adalah Leta Hollingworth atau nama sebenarnya Leta Sita Hollingworth, iaitu tokoh yang terkenal dalam bidang psikologi. Beliau merupakan perintis awal dan telah menyumbang terhadap kajian kecerdasan dalam bidang psikologi. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa orang yang sama zaman dengannya yang telah percaya kecerdasan merupakan sebahagian besar daripada hasil genetik. Akan tetapi, Leta Hollingworth merasakan pendidikan dan persekitaran adalah memain peranan penting dalam kecerdasan diri seseorang. Leta Hollingworth telah lahir pada tahun 1886, iaitu 25 Mei di Nebraska. Beliau telah kehilangan ibu tercintanya apabila melahirkan anak yang ketiga dan ditinggalkan oleh bapanya atas dasar untuk berkahwin dengan isteri yang baru. Bapanya telah memaksa Leta Hollingworth dan adik-beradiknya untuk tinggal bersama dengan keluarga baru.
beliau telah menganggap keluarga barunya sebagai keluarga yang tidak baik kerana dibelenggu dengan alkohol dan penderaan dari segi emosi. Oleh itu, beliau telah melanjutkan pelajaran ketika beliau berusia 16 tahun iaitu pada tahun 1906 di Universiti Nebraska, London dengan mengambil jurusan ijazah sarjana muda serta mengambil sijil mengajar. Beliau telah berkahwin bersama pasangannya iaitu Harry Hollingwood selepas tamat pembelajarannya. Setelah berkahwin, beliau telah menjadi guru di sekolah tinggi Nebraska dan tidak lama kemudian beliau telah mengikut suaminya berhijrah ke London. Peraturan di London pada masa itu tidak membenarkan wanita yang sudah berkahwin untuk mengajar di sekolah. Maka, pada tahun 1913, beliau telah melanjutkan pelajaran di Columbia University dengan mengambil jurusan Master dalam Pendidikan. Seterusnya, Leta Hollingwood telah menjadi pentadbir di Clearing House pada bahagian Mental Defectives dan menjalankan ujian kecerdasan Binet. Walau bagaimanapun, beliau melanjutkan pelajaran lagi di Columbia Teachers College dalam jurusan ijazah kedoktoran iaitu PhD dalam bidang psikologi. Sewaktu itu, beliau telah dibimbing oleh ahli psikologi yang terkenal iaitu Edward L. Thorndike. Setelah tamat pembelajarannya di sana, beliau mendapat tawaran bekerja di kolej tersebut sebagai pekerja tetap. Penyelidikan awal yang telah dilakukan oleh Leta Hollingwood berpusatkan terhadap psikologi wanita. Beliau mendapat tanggapan bahawa intelektual lelaki lebih tinggi berbanding wanita dan beliau melihat data bagi 1,000 orang lelaki dan 1,000 orang wanita mendapati tiada perbezaan dalam kebolehan antara lelaki dan juga perempuan. Pada tahun 1926, beliau telah menggunakan istilah gifted setelah beliau percaya terdapat cara tertentu yang boleh memupuk bakat dan mendidik kanak-kanak. Dalam hasil penelitiannya tersebut adalah dalam satu usaha mengukur komposisi psikologi, latar belakang keluarga serta temperamen sosial dan juga fizikal kanak-kanak yang mempunyai bakat. Tokoh seterusnya adalah George Senzes atau nama sebenarnya George Isidore Senzes yang telah lahir pada 4 Oktober 1906 di New Mexico. Beliau merupakan anak kedua kepada pelombong emas dan tembaga di mana ayahnya telah membawa keluarganya berpindah ke Arizona pada usia beliau masih kecil lagi. Keluarga George Senzes telah kembali ke Albuquerque setelah beliau tamat belajar di Sekolah Tinggi Albuquerque pada tahun 1921. Setelah tamat pengajiannya di sana, beliau melanjutkan lagi pelajarannya di University of New Mexico di mana pada waktu itu beliau mengajar di sekolah awam berdekatan dengannya. Setelah beberapa tahun kemudian, beliau telah tamat pengajiannya dalam jurusan sarjana muda dalam pendidikan dan bahasa Sepanyol pada tahun 1930. Pada tahun berikutnya iaitu pada tahun 1931, beliau telah lulus pembelajarannya dalam jurusan sarjana sains dalam psikologi pendidikan dan bahasa Sepanyol dari The University of Texas di Austin. Setelah itu, beliau sambung pelajarannya lagi dan memperoleh doktor pendidikan dalam pentadbiran dari University of California pada tahun 1935. Pada tahun 1940 pula, George Senzes telah menerbitkan sebuah karya pertama yang paling terkenal iaitu Forgotten People, A Study of New Mexico. Isi kandungan pada buku tersebut menceritakan tentang kritikan atas kecenderungan untuk romantik New Mexico serta rakyatnya dan pada waktu yang sama mengabaikan kemiskinan yang menggerunkan di negeri tersebut. Buku tersebut merupakan buku yang pertama menggunakan kaedah sosiologi untuk mendokumentasikan keprihatinan dan pengalaman New Mexico. Pada waktu yang sama, beliau juga mencabar pemerintah Amerika untuk memenuhi segala keperluan asas bagi rakyat yang sentiasa menurutnya setia akan negara. Walau bagaimanapun, George Senzes telah mendapat penghargaan terbesar pada tahun 1940 dan beliau menerima jawatan sebagai profesor di University of Texas Austin. Beliau merupakan profesor pertama dalam bidang pengajian Amerika Latin di universiti tersebut. Setelah itu, beliau juga berkhidmat sebagai ketua Jabatan Sejarah dan Falsafah. Setelah setahun di Austin, beliau telah terpilih untuk menjadi Presiden Nasional Lulak walaupun beliau hanya memegang jawatan tersebut
selama 1 tahun saja, iaitu pada tahun 1941 hingga 1942. George Sanders telah meninggal dunia pada 5 April 1972. Antara penghormatan yang tidak boleh dilupakan adalah beliau telah ditaja oleh Persatuan Pendidikan Nasional untuk anugerah peringatan George. Beliau telah diiktiraf sebagai bapa penggerakan pendidikan berkualiti untuk Mexico, Amerika. George Sanders adalah pakar dalam pengukuran mental dan pendidikan dua bahasa serta pengkritik budaya dalam ujian kecerdasan pada masa itu. Dia telah disebut sebagai pengasas psikologi pendidikan Chicano dan masih diberi banyak penghargaan berkaitan dengan kajian metodisnya mengenai pendidikan dua bahasa yang masih menjadi dasar kajian dalam bidang ini. Okay. Dan yang terakhir, tokoh terakhir adalah Mamie and Kenneth Clark. Mamie and Kenneth Clark, di mana mereka merupakan pasangan suami isteri yang mengkaji tentang konsep-konsepkan diri dan identiti terhadap kanak-kanak di Amerika Syarikat yang berbangsa Afrika. Mamie Phipps Clark, nama sebenar bagi Mamie Clark, yang merupakan salah seorang wanita ahli psikologi yang terkenal yang menjalankan penyelidikan tentang bangsa, diri dan juga pembangunan kanak-kanak. Beliau bekerja bersama suaminya iaitu Kenneth Clark, di mana kritikal pada kes Brown vs. Board Education pada tahun 1954. Mamie Kenneth merupakan wanita pertama yang memegang segulung ijazah dari Columbia University. Mamie Kenneth lahir daripada keluarga doktor di mana bapanya iaitu Harold merupakan seorang doktor, manakala ibunya Cathy seorang pembantu kepada suaminya. Dengan dorongan ibu bapa, beliau telah menyambung pelajaran dalam bidang fizik dan matematik di sebuah kolej. Setelah bertemu dengan suaminya pada ketika itu, beliau mengambil keputusan untuk menukar jurusannya yang diambil kepada psikologi dan beliau tamat pembelajaran pada tahun 1938. Setelah itu, beliau mengambil peluang untuk bekerja sementara di sebuah pejabat undang-undang pada masa terluangnya dan secara tidak langsung, beliau dapat mengesan kerosakan tentang peraturan undang-undang yang membela nasib kulit hitam dan putih. Selain daripada itu, beliau telah bekerja sebagai penganalisis data bagi Persatuan Kesihatan Awam Amerika Syarikat. Lalu ditukar jawatan kepada psikologi pendidikan di Institusi Angkatan Bersenjata Amerika Syarikat. Pada waktu itu, beliau menceritakan tentang kota yang sedikit bagi perkhidmatan kesihatan mental khasnya untuk kanak-kanak minoriti. Dengan usaha bersama suaminya, beliau telah membentuk sebuah agensi yang pertama menawarkan perkhidmatan psikologi pada tahun 1946. Perkhidmatan yang ditawarkan itu adalah untuk kanak-kanak dan keluarga yang tinggal di Harlem, dan secara tidak langsung, beliau berkhidmat di pusat Northside sebagai pengarah sehinggalah beliau bersara pada tahun 1979. Mamie Kenneth Clark telah menunjukkan konsep berasingan Mamie and Kenneth Clark telah menunjukkan konsep berasingan tetapi sama kerana beliau telah memberi peranan penting sewaktu pergerakan hak sivil. Siasatan yang beliau jalankan dalam kalangan minoriti telah mendorong penyelidikan yang baru di dalam bidang psikologi perkembangan. Akan tetapi, sumbangan yang telah dilakukan oleh beliau seringkali diabaikan dalam sejarah psikologi yang terdapat pada buku sejarah psikologi yang dikarang oleh David Hodsell. Itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada Zaim untuk pembentangan seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan membentangkan slide untuk bahagian 5 dalam tajuk ciri-ciri guru yang berkesan. Sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Zaim Irfan bin Muhammad Sahardi, bernomor geometrik DB200178.
Dan saya daripada grup 11 untuk subjek psikologi pendidikan untuk section 3. Okey, seterusnya, slide yang seterusnya ialah ciri-ciri guru yang berkesan. Salah satu ciri-ciri guru yang berkesan ialah guru mestilah mempunyai pengetahuan yang berilmu luas dalam semua bidang supaya apa yang dipelajari, apa yang disampaikan kepada murid-murid adalah yang berkualiti dan murid-murid senang untuk fahami. Dan yang kedua ialah guru perlu sentiasa berusaha untuk menambah pengetahuan dengan membaca buku atau media elektronik, menghadiri kursus bengkel atau seminar. Ini adalah supaya meningkatkan lagi prestasi sebagai seorang guru, supaya ilmu yang disampaikan dapat digunakan untuk masa hadapan untuk murid-murid. Dan ini juga ialah untuk penambahbaikan kepada guru itu sendiri. Dan yang ketiga ialah guru perlu mempunyai personaliti yang kreatif sewaktu mengajar dengan strategi yang tersendiri, dengan kaedah dan teknik yang mengajar. Dan yang keempat ialah personaliti guru yang menunjukkan seorang guru itu berdedikasi. Seseorang guru mestilah berdedikasi supaya menjadi sebagai contoh kepada pelajar supaya jadikan ikutan untuk murid-murid. Dan yang keenam ialah mempunyai sifat kasih sayang supaya guru tersebut mempunyai keakraban dengan murid-murid. Dan yang terakhir, yang ketujuh ialah guru berkualiti adalah meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran. Slide seterusnya saya akan ceritakan tentang peratusan ciri guru yang terbaik dan peratusan ciri guru yang teruk. Pertama sekali saya akan menerangkan dengan peratusan ciri guru yang terbaik sebanyak 79.2% mempunyai cara untuk menarik minat pelajar, dan yang kedua ialah menjadikan kelas menarik sebanyak 73.7%, dan yang ketiga ialah mempunyai pengetahuan mengenai mata pelajaran yang mereka pelajari sebanyak 70.1%, dan yang keempat menerangkan perkara yang jelas sebanyak 66.2%, dan yang kelima meluangkan masa untuk menolong pelajar sebanyak 65.8%, dan yang keenam bersikap adil terhadap pelajar sebanyak 61.8%, dan yang ketujuh ialah melayan pelajar seperti orang dewasa sebanyak 54.4%. Yang ke-8 ialah berhubung baik dengan pelajar sebanyak 54.2%, dan yang ke-9 bertimbang rasa terhadap perasaan pelajar sebanyak 51.9%, dan yang ke-10 dan yang terakhir tidak menunjukkan sikap pilih kasih sayang terhadap setiap pelajar sebanyak 46.6%. Dan untuk peratusan ciri guru yang teruk pula sebanyak 79.6% berkenaan dengan mempunyai kelas yang membosankan, dan yang kedua tidak menjelaskan pelajaran dengan jelas sebanyak 63.2%, dan yang ketiga menunjukkan sikap pilih kasih sayang terhadap pelajar sebanyak 52.7%, dan yang keempat mempunyai sikap yang tidak baik terhadap pelajar sebanyak 49.8%, dan yang kelima mengharapkan banyak daripada pelajar dalam setengah pelajar atau seseorang pelajar sebanyak 49.1%, dan yang keenam tidak memahami setiap perasaan pelajar sebanyak 46.2%, dan yang ketujuh memberikan kerja yang terlalu banyak kepada pelajar sebanyak 44.2%, dan yang ke-8 terlalu serius dan terlalu tegas terhadap pelajar sebanyak 40.6%, dan yang ke-9 dan yang kedua terakhir tidak memberikan pertolongan atau sepenuh perhatian kepada pelajar. Ini adalah sebanyak 40.5%, dan yang terakhir yang ke-10 kurang
kurang kawalan daripada guru-guru terhadap pelajar sebanyak 39.9%. Itu adalah ciri-ciri peratusan guru yang terbaik dan ciri-ciri peratusan guru yang teruk. Seterusnya untuk bahagian 6 ialah kesimpulan. Psikologi pendidikan boleh disimpulkan sebagai salah satu cabang dalam mengkhususkan diri untuk mengkaji tingkah laku, emosi dan pemikiran peribadi dalam konteks pendidikan yang bertujuan untuk mencapai semua jenis fakta, generalisasi dan teori psikologi yang sama serta berhubung kait dengan cabang pendidikan. Dan akhir sekali, guru perlulah menerapkan setiap apa yang penting dalam psikologi pendidikan supaya dapat membantu murid untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada grup kami untuk tajuk pengenalan kepada psikologi pendidikan untuk grup 11. Sekian, terima kasih.